Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua pendengar dan yang menyaksikan forum dialog kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kerana dengan izin Allah dapat kita berjumpa semula dengan tuan-tuan dan puan-puan, dan saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian sedang menghadapi dengan tenang dan baik terhadap COVID-19 yang melanda negara kita ini sebagai satu ancaman juga. Jadi saya berdoa semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan agar semua kita selamat dan dapat merencatkan wabak COVID-19 ini. Ini merupakan satu ancaman yang besar, dan pada hari ini kita juga di Dewan Sosio Budaya, Dewan Majlis Dakwah Negara juga akan membincangkan satu topik yang juga mempunyai ancaman yang besar kepada masyarakat Melayu Islam di negara ini. Kita semua harus maklum bahawa media sosial yang berlaku dengan hebatnya di kalangan anak-anak muda Melayu dan juga orang dewasa telah memberi ancaman yang agak besar dan membahayakan setakat ini. Maka pihak Dewan Sosio Budaya, Majlis Dakwah Negara menganggap bahawa topik ini perlu dibincangkan dengan serius dan juga dengan arah tuju yang baik. Maka hari ini kita juga telah menjemput panel yang memang terlibat secara langsung dengan permasalahan ancaman yang kita hadapi sekarang. Tajuk kita pada media sosial, medsos, terhadap budaya dan nilai hidup masyarakat Melayu Islam. Jadi tajuk ini amat mencabar dan menjadi satu permasalahan yang besar. Dan saya kira ia merupakan satu ibadah amal ma'ruf nahi munkar kepada ilmuwan kita dan juga para pendakwah kita, pensyarah-pensyarah universiti, cendekiawan dan juga ahli politik untuk menghadapi. Dan saya kira ia merupakan satu jihad kepada kita untuk mengelakkan ataupun mencari jalan supaya ancaman ini dapat dihadapi dengan baik. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini pihak Majlis Dakwah Negara telah menjemput 3 orang pakar ataupun yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di dalam masyarakat berkaitan dengan hubung kait sosio budaya negara kita ini. Panel yang pertama kita telah berjaya menjemput Profesor Dr. Abdul Halim Ali, itu profesor daripada UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, dan dia merupakan pensyarah yang melibatkan secara direct dengan sosio budaya dan juga komunikasi di antara rakyat di Malaysia ini. Dan panel yang kedua, kita membawa seorang ahli politik yang berhormat Senator Aiman Atirah, yang merupakan ahli Dewan Negara, dan berterima kasih kerana sudi datang walaupun orang politik ini selalu masa dia sibuk, tapi kerana masalah yang kita hadapi besar, maka dia telah bersetuju menerima jemputan kita pada hari ini. Yang ketiga, ahli panel kita ini memang tersohor lah dia ni, sebab dia ini penganalisa politik negara. Itu kawan akrab saya, itu Dr. Mazlan Ali daripada Universiti Teknologi Malaysia. Jadi ketiga-tiga mereka ini mempunyai background yang berlainan dan mempunyai kepakaran yang khusus. Diharap dapat hari ini membincang dengan profesional dan juga dengan berhadapan agar dapat memberi petunjuk ataupun satu carangan kepada permasalahan yang kita hadapi sekarang, iaitu ancaman mutakhir medsos terhadap nilai dan budaya Islam Melayu di Malaysia ini. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya
menjemput. Untuk round pertama ini Profesor Dr. Abdul Halim, di mana kita minta dia memberitahu sejarah perkembangan medsos ini di Malaysia dekad ini, dan juga mungkin menceritakan kesan-kesan buruk dan baik hasil daripada teknologi ini. Ledakan teknologi ini merupakan satu ancaman yang besar, dia hanya merupakan jihad kita supaya kita dapat mengambil kebaikan daripada teknologi ini dan meninggalkan keburukan, supaya orang Melayu kita ini dapat berada di tempat yang sepatutnya di dalam menerima dan menggunakan pakai teknologi yang datang itu. Terima kasih Doktor, silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Tuk Bungsi dan juga rakan-rakan independen Dr. Mazlan Ali dan juga YB Senator Rahmat yang turut bersama pada petang ini dalam sesi e-forum kita. InsyaAllah program ini sekurang-kurangnya boleh menjadi satu platform kepada kita untuk berkongsi pandangan dan pendapat yang barangkali boleh memberi manfaat kepada diri kita sendiri dan yang lebih besar ialah kepada masyarakat berkaitan dengan topik yang dibincangkan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Majlis Dakwah Negara yang sudi mengundang saya sebagai salah seorang daripada panel inilah. Baik, saya ingat saya terus pergi kepada persoalan yang Datuk Bungsi tanyakan tadi pun adanya sejarah perkembangan media sosial di negara kita. Saya ingat saya melontarkan pandangan saya secara peribadi bahawa media sosial ini juga, media sosial sama juga seperti mana kesan sebagaimana juga media-media yang lain ataupun hasil produk industri yang lain, dia adalah merupakan satu rentetan daripada sifat teknologi itu yang berkembang secara dinamik yang telah bermula, saya kira bermula sejak daripada abad yang ke-18 lagi, kesan daripada revolusi industri. Pada waktu ketika dahulu orang-orang di Eropah sangat seronok apabila mereka ini didedahkan dengan hasil-hasil baru, ciptaan-ciptaan baru yang menandakan bermulanya zaman moden. Dia sangat suka, sangat seronok, dan mereka percaya bahawa pada waktu itu modernism itu sebagai satu kepercayaan kepada mereka bahawa akan memberi kebaikan, kebahagiaan, kemurnian hidup kepada mereka. Namun begitu, modernism yang mereka anuti itu, kesan daripada ledakan industri yang berlaku, akhirnya merosakkan masyarakat di Eropah itu. Tetapi itu kesan besar daripada modernism yang berlaku pada waktu itu, dan proses ataupun modernisasi yang berlaku juga akhirnya merosakkan masyarakat Eropah, terutama sekali dari segi nilai kepada masyarakat mereka, sehingga kan banyak ahli falsafah menyebutkan bahawa kesan daripada modernism ini melahirkan masyarakat yang sifatnya material, masyarakat yang nihilism, masyarakat yang sekular. Mereka ni terjerumus ke dalam pahaman-pahaman baru itu. Jadi namun begitu, oleh kerana saya ingat industri ini dia sifatnya, teknologi ini sifatnya dinamik, dia bergerak bukan saja selepas zaman moden itu, tapi juga selepas itu bergerak sampailah masuk ke abad 20, mempengaruhi seluruh dunia, termasuklah selepas Perang Dunia Kedua, ledakan itu sangat besar dan mempengaruhi sampai ke negara kita. Jadi daripada tulisan tangan, tulisan yang dibuat dengan mesin type yang besar, akhirnya berkembang kepada teknologi-teknologi yang baru, sampailah kepada teknologi yang hari ini yang orang kenali sebagai media baru, yang menjadi sebahagian dari perkakas dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk di negara kita. Dari satu sudut saya melihat perkembangan ataupun kemunculan media sosial ini ataupun model baru ini yang digunakan dalam kehidupan sosial kita hari ini, itu adalah sebahagian dari proses
perkembangan teknologi yang berlaku secara dinamik. Jadi maknanya kerana sifat baru dia sifat baru ni barangkali satu adalah kerana ciri-ciri dia. Yang kedua adalah kerana kita ni hidup dalam dua alam. Alam lama dan alam baru, jadi kita nampak dah benda ni baru. Tapi bagi generasi yang lahir pada waktu masa sekarang ni, dia mungkin tak anggap itu sebagai benda baru. Sebab dia lahir dalam zaman dia. Zaman ini. Bagi kita yang dah umur 50-60 ke atas ini, 70 ke atas, barangkali hidup dalam dunia teknologi lama dan baru, kita melihat benda yang ini sebagai baru. So definition kepada media baru ataupun media sosial itu, media baru itu bagi saya dia sangat subjektif. Dia mungkin makna pada orang macam kita ni berbeza, tapi bagi generasi baru, itu adalah sebahagian daripada kehidupan dia. Tetapi media baru ini hari ini dah menjadi sebahagian daripada media sosial kehidupan kita. Termasuk orang lama dan orang baru sekali. Jadi dia proses teknologi ini dinamik, bergerak, hidup. Jadi sampailah ke negara kita, cuma perkembangan dalam negara kita ni mungkin lewat sikit berbanding dengan di barat. Kita barangkali dalam abad yang saya ingat awal abad ke-20 itu, tahun 2000 ke atas barulah kita agak mula, masyarakat kita dah mula terpengaruh dan kenal nampaknya elemen-elemen yang dikatakan media baru ini. Cuma yang dikatakan media sosial ni, media baru itu digunakan sepenuhnya sebagai alat komunikasi sosial dalam kehidupan kita pada hari ini. Itu secara umum lah ni Datuk Musi, berkenaan dengan barangkali ada definisi-definisi yang lain. Bagi saya itu ialah tafsiran masing-masing lah. Tapi saya melihat media sosial hari ini adalah sebahagian daripada ekoran daripada perkembangan media baru yang berkembang daripada teknologi yang sifatnya dinamik itu. Okey, Datuk tanya juga tadi berkenaan dengan apakah kesan dia kepada kesan negatif lah terutamanya. Negatif lah. Tapi sebelum kita pergi kepada kesan negatif, kita lihat sedikit ciri-ciri media sosial yang berakar kepada media baru ini. Satu daripada ciri itu ialah sifatnya ialah yang sangat penting ialah sifatnya ialah virtual, yang sifat maya dia, yang tidak wujud secara berdepan ini, secara material berada. Dia wujud dalam rangkaian sistem yang menjadikan hubungan komunikasi maklumat itu sangat pantas. Itu satu ciri dia. Barangkali tak sama dengan pada waktu ketika dahulu dan mungkin sekarang pun ada lagi, tapi maknanya ini sangat pantas. Itu satu ciri. Dan ciri ini sangat digemari oleh masyarakat sekarang ini. The present society ini sangat suka pada ciri itu. Cepat, pantas, panas. Dia gitu. Ciri dia cepat, pantas, panas, mudah. Satu ciri yang kedua pula, dia ialah sifatnya ialah interaktif. Masyarakat kita masyarakat ini suka kepada benda-benda yang sifatnya menarik, menyeronokkan, indah dan menggambarkan sesuatu yang sifatnya itu menyeronokkan. Saya ingat ada banyak ciri-ciri, saya sebut dua ini yang menggambarkan benda itu sifatnya baru berbanding dengan media sosial yang sebelum ini yang sifatnya konvensional, yang sifatnya kurang interaktif, lambat, tidak pantas, susah, sedangkan media sosial kita ini mudah. Inilah yang menjadi satu tarikan yang sangat penting kepada generasi pada hari ini dan juga generasi kita yang hidup pada waktu ini yang boleh dikatakan hidup dalam dua zaman ini. Mungkin jadi juga, dalam konteks melihat Prof, mungkin juga orang Melayu ni suka gosip kot. Media sosial ni menggalakkan kepada trendy dan juga gosip ni. Saya sebut tadi benda yang interaktif. Ya. Gosip ni satu elemen yang menggambarkan interaktif antara orang penggosip dengan yang suka mendengar. Itu mungkin satu elemen dia. Orang yang terlibat dalam perniagaan dia suka juga benda-benda yang interaktif. Orang yang terlibat dalam politik dia suka juga benda interaktif. Orang yang terlibat dalam pendidikan dia juga suka benda yang sifatnya interaktif ini. So the element of interaktif itu dia sangat menguja manusia untuk tahu, untuk terlibat. Jadi ini barangkali satu faktor menyebabkan mengapa masyarakat kita hari ini dia sangat dekat, sangat mesra, sangat mudah untuk menggunakan media sosial ini.
Baik, kalau kita nak fikir kesan negatif tu, saya rasa banyak. Tapi kalau boleh saya sebut untuk orang pertama ni, barangkali satunya lah kita tengok dari segi pelanggaran apa ni panggil hak-hak privacy, pelanggaran kepada hak-hak privacy bukan saja seseorang, kelompok, institusi. Ini yang banyak berlaku lah. Macam mana orang boleh ceroboh maklumat kita. Orang boleh ambil maklumat kita untuk gunakan untuk tujuan tertentu. Bagaimana orang boleh ceroboh privacy kita dalam menyimpan data. Ini satu hakikat yang memang kita tak boleh nafi, bahawa pelanggaran pencerobohan ke atas data-data kita yang sifatnya peribadi, yang sifatnya sulit, begitu mudah sekali berlaku. Itu satu yang sangat negatif lah. Atau yang kalau yang kedua ini adalah kalau kita boleh sebutkan bahawa dunia media sosial sekarang ni yang beralaskan kepada media bentuk baru ni, dia dunia yang perhubungan jaringan itu tanpa sepadan. Kita boleh jangkau dia oleh kerana dia sifatnya hypertext punya teknologi. Kita boleh jangkau teks itu sampai keluar. Jadi kita boleh buat apa saja walaupun kita duduk dalam bilik saya sekarang. Datuk duduk dalam bilik ni, Datuk boleh jangkau sampai ke Amerika, sampai ke mana, sampai ke dalam bumi. Sampai ke mana boleh jangkau apa saja, dan kita boleh publish pula dalam bentuk teks kita sendiri. So mana sifatnya manipulatif, dan kita sebagai pengguna memang boleh menghasilkan perkara-perkara yang juga sifatnya negatif. Jadi benda sifat-sifat negatif ni dah sekarang ni banyak lah kan. Jadi maknanya bagaimana data ataupun kemudahan yang ada pada media sosial itu telah menjadikan kita berupaya menjangkaui tanpa sempadan apa saja elemen sehingga kan kita boleh keluarkan balik elemen itu dalam bentuk sifatnya baru, sehingga kan nampak cantik, nampak macam betul, nampak macam benar, nampak macam iyalah. Walhal benda itu sifatnya hypertext yang kita boleh manipulate. Saya ingat dua perkara itu dulu Datuk sebagai satu pemulakan. Terima kasih Prof. Round pertama ini kita ucapkan terima kasih. Saya ingin pergi kepada Yang Berhormat Senator kita, iaitu Aiman Atirah, atau juga dia dipanggil Rajmuni. Nama dua rupanya kita punya Senator ni, YB Senator. Senator ni ahli politik orang muda, saya tengok masih muda lagi. Jadi saya rasa perlu sedikit reaksi daripada dia, komentar daripada YB kita ni mengenai penggunaan media sosial ini dalam aspek politik. Sebab kita tengok orang politik memang menggunakan pakaian dengan sebaik mungkin. Sama ada buruk baik itu mungkin perkara yang kedua. Tetapi kepentingan media sosial dalam aktiviti politik ini amat menyerlah sekali. Dan kita nak sedikit komentar daripada YB, terutamanya dalam gerak saraf politik dan juga di dalam war room. Bagaimana rahsia-rahsia politik ini dapat didapat oleh kumpulan lawan dan sebagainya. Bagaimana politik berubah, strategi politik berubah disebabkan adanya media sosial ini. Kita nak sedikit komentar daripada YB, komentar mengenai perkara-perkara berkenaan. Silakan YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Terima kasih Datuk Moderator dan teman-teman panelis yang saya kira bukan calang-calang orang yang saya telah ditemukan pada petang ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada Majlis Dakwah Negara sebab telah memberi peluang kepada saya untuk menjadi salah seorang panelis lah kepada satu tajuk yang begitu penting, iaitu media sosial dan kesannya kepada nilai dan budaya masyarakat Melayu dan Islam. Pertama, merujuk kepada soalan moderator, ya, kalau kita tengok bermula daripada pilihan raya umum ke-14, ya, bermula daripada pilihan raya umum ke-14 yang juga dikenali sebagai Facebook election, pilihan raya Facebook, itu sendiri telah menunjukkan bahawa media sosial begitu penting dan sudah menjadi alternatif baru
kepada kempen-kempen dalam pilihan raya politik negara kita. Itu pertama. Yang kedua, metodologi kempen juga telah berubah ke arah yang lebih pantas saya kira, selari dengan revolusi industri 4.0 lah, ya. Di mana ada perubahan-perubahan yang telah berlaku lah. Kalau kita tengok dalam pilihan raya umum yang ke-13, walaupun WhatsApp, teknologi media sosial WhatsApp telah pun ada, tapi masih belum begitu digunakan dalam pilihan raya umum ke-13. Ya. Facebook sendiri sudah ada pada tahun 2004, WhatsApp 2009, IG 2010, tetapi dalam pilihan raya umum ke-13, media sosial itu masih belum betul-betul digunakan. Melainkan sehinggalah kita berhadapan dengan pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018. Bermula daripada itu sehingga saya kira selepas daripada pilihan raya umum ke-14, penggunaan media sosial akan terus lebih diguna pakai dan dimanfaatkan lebih lagi, dan ia telah menggantikan beberapa metod kempen yang contohnya kita lebih bergantung kepada kempen rumah ke rumah, kempen idar risalah dari rumah ke rumah, kempen ceramah kelompok. Ini mungkin sudah semakin boleh dikurangkan, tetapi tidak sama sekali ditiadakan lah. Sebab ceramah kelompok, kempen rumah ke rumah bersemuka dengan pengundi itu masih penting, masih signifikan. Sebab pengundi-pengundi kita juga mahu mengenali calon-calonnya ataupun pemimpin-pemimpin parti politik. Walau bagaimanapun, bila kita lihat penggunaan big data contohnya, kita boleh menggunakan media sosial ini untuk kepada sasaran-sasaran khusus. Contohnya kita ada pilihan raya kecil ataupun mungkin pilihan raya umum yang bergantung kepada calon-calon tertentu. Calon-calon ini menggunakan strategi kempen media sosial. Dia boleh, contohnya kalau saya bertanding di Kuala Kangsar, maka semua program-program kempen saya ataupun mungkin saya punya manifesto, apa yang saya ingin tawarkan kepada rakyat pengundi di Kuala Kangsar, saya boleh menggunakan media sosial. Kalau ianya berkaitan dengan anak muda, saya terus shoot kepada kelompok usia anak muda. Kalau ianya adalah untuk kempen-kempen kepada orang dewasa ataupun mungkin guru-guru, maka tawaran-tawaran khusus kepada guru-guru itu boleh terus dihantar kepada pengguna-pengguna media sosial daripada kalangan guru dan kaki tangan awam contohnya. Jadi menunjukkan dengan wujudnya media sosial dan mungkin teknologi big data akan mempermudahkan lagi kempen-kempen kita yang terus kepada sasaran. Dan kalau kita boleh lihat pun sebenarnya media sosial telah menjadi satu ejen kepada demokrasi maklumat. Kalau dulu kita berhadapan dengan masalah untuk mendapatkan maklumat, di mana maklumat itu kadang-kadang seolah-olahnya hanya adalah milik pihak kerajaan ataupun pihak yang berkuasa. Tetapi pada ketika ini, maklumat-maklumat itu semakin boleh didapat oleh rakyat, tak kira di mana peringkat pun, as long as dia akses kepada media sosial. Dan seperti yang disebutkan oleh Profesor tadi, ciri-cirinya yang cepat, pantas, mudah, panas, ya. Sebab politik ni kalau ada panas tu dia tak cukup politik lah. Jadi dan juga interaktif, menjadikan media sosial ini dilihat sebagai mampu untuk memenuhi keperluan pengundi-pengundi dan rakyat di bawah yang mahu tahu jawapan ataupun respon balas daripada calon ataupun parti politik dengan kadar segera. Dan kalau kita tengok pun sekarang, berlaku perubahan dalam struktur masyarakat, di mana struktur masyarakat sekarang lebih berbentuk kepada komunikasi jaringan. Kalau dulu mungkin struktur masyarakat kita boleh jumpa di masjidnya ataupun di pusat-pusat rekreasinya, tapi sekarang masyarakat kita berhimpun di platform media sosial untuk berinteraksi. Dan ia kalau kita lihat kepada tajuk tadi yang disebut tentang nilai dan budaya, memang akan memberi kesan. Tetapi mahu tidak mahu inilah jaringan struktur masyarakat kita yang sedang wujud, iaitu komunikasi jaringan, ya. Dan seterusnya kalau kita mungkin juga melihat kepada mungkin kegagalan media tradisional
untuk memberikan input-input yang segera. TV lambat, surat khabar lambat. Sebab kalau dengan media sosial ni Datuk, dia katalah saya nak buat sidang media sekarang, orang rakyat tak perlu tunggu siaran TV, rakyat tak perlu tunggu media cetak untuk melaporkannya. Saya buat sekarang dan kita buat sekarang ini pun orang boleh tengok live terus, langsung terus menerus ya, pada masa ianya sedang berlaku. Dan kalau kita lihat pula Datuk, pada aspek di sudut statistik, ya, di sudut statistik, kita boleh lihat sumber untuk mendapatkan maklumat berdasarkan kajian, beberapa kajian yang dibuat, termasuklah oleh kajian di peringkat Universiti Kebangsaan Malaysia. Sumber untuk mendapatkan maklumat politik sekarang terdapat 3 yang utama. Pertamanya ialah akhbar, disebutkan 65.5%, dan keduanya adalah aplikasi media sosial. Dan tidak jauh dengan akhbar, dia mewakili 63.5%. TV pun jatuh tempat yang ketiga iaitu 59%. Jadi menunjukkan kepada kita kalau parti-parti politik yang mahu betul-betul bersama dengan masyarakat, mahu tidak mahu, mereka kena menguasai media sosial, dan calon-calon juga mahu tidak mahu mereka kena ada aplikasi-aplikasi media sosial. Dan aplikasi media sosial ini ada pelbagai, FB, WhatsApp, IG, Twitter, dan kalau yang ada sekarang lebih cepat adalah Twitter dan juga Instagram. Cuma Instagram ini mungkin lebih banyak digunakan oleh artis dan Twitter lebih banyak digunakan oleh ahli-ahli politik. Dan Facebook masih juga banyak digunakan tetapi oleh orang-orang yang mungkin agak ketinggalan ke belakang, termasuk mungkin saya. Ya, saya mungkin kurang dapat memanfaatkan sepenuhnya lagi, tetapi insya-Allah ia adalah satu keperluan dan kita akan usahakan. Cuma yang mungkin kalau yang disebutkan oleh Datuk tadi adalah berkaitan dengan gerak saraf di dalam peringkat war room ya, gerak saraf di peringkat war room. Kalau saya mungkin boleh menyebutkan dalam mana-mana pertempuran ataupun peperangan, dia memerlukan kepada untuk menentukan menang atau kalah, sebenarnya dia memerlukan kepada aspek gerak saraf, aspek gerak saraf, atau yang di satu pihak juga ada menyebut perang saraf. Dia ada beza gerak saraf dengan perang saraf, Datuk. Perang saraf ini dia adalah serangan ke atas individu ataupun pihak tertentu. Ya, tetapi kalau gerak saraf adalah untuk kita mungkin membentuk persepsi kalau ada sesuatu dasar kerajaan, dasar ini baik untuk rakyat ataupun tidak, itu adalah lebih kepada gerak saraf. Tapi kalau perang saraf tu contohnya, kalau mungkin seseorang ingin menyerang individu-individu tertentulah, dan kalau kita lihat dalam politik negara kita, semua ini digunakan. Dan gerak saraf dan perang saraf adalah, kedua-duanya adalah elemen propaganda yang banyak digunakan oleh parti-parti politik lah. Dan untuk di Malaysia, propaganda ini akan biasanya dikaitkan dengan apa? Penipuan, manipulasi, pembohongan. Ya? Walaupun dan ada juga pihak-pihak tertentu mungkin akan menyebutkan kalau ianya dimulakan oleh pihak yang satu lagi, dia kata itu propaganda lawan. Sedangkan sebenarnya apa yang dia akan buat juga adalah juga propaganda. Selagi mana dia mahu membentuk persepsi dan mahu memenangi undi sokongan daripada orang di luar sana. Baik. Kalau kita tengok keadaan propaganda ini, Datuk, dengan apa yang lazim ada di Malaysia ni menunjukkan sama ada dia bohong, manipulasi ataupun tipu, tak betul, ia tetap digunakan. Ya, ia tetap digunakan. Ianya tergantung nanti balik kepada jati diri kita lah. Macam kita sebutkan tadi, kalau jati diri Islam kita kuat, jati diri kemelayuan kita kuat, sebab Melayu itu tidak suka menipu. Melayu itu antara sifat perwatakan, nilai perwatakan orang Melayu itu adalah jujur, ikhlas, tidak suka bergaduh. Yang sekarang kalau kita lihat di media sosial, kebanyakannya mereka itulah yang banyak bergaduh, Datuk. Ya? Dan Tubek juga kalau kita lihat ada yang berlaku kempen-kempen yang bercorak, maknanya penghinaan kepada agama sendiri ataupun penghinaan kepada bangsa sendiri, bangsa Melayu itu sendiri, dimulakan oleh akaun-akaun fake, contohnya akaun-akaun tipu
yang menggunakan nama bangsa lain, contohnya Cina, tapi sebenarnya penggerak di belakang itu adalah orang Melayu. Jadi saya kira suasana-suasana itu kalau tidak kita kembali kepada jati diri Islam kita, jati diri Melayu kita, maka itulah yang akan berlaku, gerak saraf dan perang saraf yang lebih kepada propaganda, dan as long as seolah-olah niat itu menghalalkan cara. Kalau saya suka untuk menyebut dalam isu propaganda ni, Datuk, apa yang telah ditulis oleh Adolf Hitler, ya. Adolf Hitler seorang pejuang Nazi, di dalam bukunya Mein Kampf, dalam bab yang ke-6 bertajuk War Propaganda, beliau menulis bahawa propaganda itu adalah weapon of the first order, dengan merujuk kepada kerajaan England, pemerintah England pada waktu itu, walaupun dia ada senjata, ada peluru, ada kapal terbang yang baik, apa semua, tapi sebenarnya peperangan yang menentukan peperangan kemenangan England itu adalah lebih kepada propaganda. Dan Adolf Hitler juga mengakui bahawa salah satu kekalahan salah satu faktor yang menyebabkan kekalahan kepada Nazi adalah kerana mereka telah meletakkan strategi propaganda itu sebagai strategi yang paling akhir, ataupun digunakan oleh orang-orang yang sudah memang tak ada populariti lagi, ataupun digunakan oleh orang-orang yang malas. Namun pada waktu ini kalau kita boleh lihat pilihan raya yang ke depan ini, mungkin kita lihat strategi-strategi propaganda ini akan menjadi lebih hangat dan lebih panas. Walaupun dulu memang sebelum adanya media sosial memang sudah pun ada propaganda-propaganda, tetapi propaganda itu tidak sepanas dan sehangat seteruk, kalau boleh guna perkataan itu, yang ada sekarang. Ya, Okey. betul. Terima kasih YB. Kita minta juga Dr. Mazlan sebagai penganalisa politik kita. Saya ingin bertanya Dr. Mazlan, di samping apa yang dikatakan oleh YB itu ialah dari aspek etika dan juga dari aspek integriti dan juga responsibility terhadap media sosial ini, bagaimanakah cadangan Dr. Mazlan supaya pihak pemain politik, pihak profesor, pihak rakyat sekalian dan orang ramai dapat mengawal ancaman daripada akibat daripada media sosial ini, terutamanya yang telah merosakkan, menghakiskan nilai kehidupan dan nilai bangsa Melayu Islam itu sendiri. Silakan Dr. Mazlan. Ya, terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Majlis Dakwah Negara, terutamanya Datuk Dr. Halim sendiri kerana menjemput saya, dan juga saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan panel, Profesor Dr. Abdul Halim dan juga Yang Berhormat Senator kerana sudi bersama-sama pada petang ini. Sebenarnya Datuk, saya sangat teruja dengan topik ini, walaupun nampak topik hari ini agak negatif, kesan media sosial itu. Tetapi sebagai pemerhati dan juga penyelidik politik, saya melihat sebenarnya media sosial ini sebenarnya banyak baiknya berbanding buruknya. Baiknya media sosial ini, pertama, saya lihat perkembangan yang pantas. Media sosial ini sebenarnya memberi keadilan kepada politik, konteks perjuangan politik di Malaysia. Saya generasi yang lahir 70-an, saya beruntung kerana dapat melihat perkembangan ini. Saya masih ingat tahun 88, masa saya tingkatan 5, masa itu satu-satunya orang yang pakai telefon mobile di sekolah adalah pengetua, dipanggil atur masa itu, antenanya besar sebesar beg masa itu. Kemudian semasa di universiti tahun 92, pertama kali internet masuk di perpustakaan, masa itu hanya ada 3 komputer yang boleh akses, sedangkan puluhan pelajar sedang beratur untuk menggunakan internet. Tahun 93-94, masa itu sudah ada telefon mobile yang seperti sekarang ni, cuma
agak besar saiznya masa itu. Dan seingat saya semasa peristiwa pemecatan Datuk Seri Anwar tahun 1998, pada masa itu sudah pun berkembang media sosial, tetapi dalam bentuk yang agak primitif berbanding yang ada pada hari inilah. Saya melihat kesan daripada berkembangnya media sosial ini memberi keadilan kepada parti-parti politik. Sebelumnya parti politik dikuasai oleh parti Barisan Nasional yang hegemoni, yang menguasai semua media. Ya, pada masa itu parti-parti pembangkang mendapat akses yang terhad untuk mendapatkan maklumat dan juga mengembangkan pandangan-pandangan politik dia. Tetapi selepas 98 pada masa itu saya lihat agak seimbang apabila rakyat mula menerima media sosial ini, medsos ini sebagai satu medan. Dan sebenarnya yang dilihat buruknya media sosial ini apabila dia memasuk dalam satu area yang kita sebut sebagai pertarungan politik, war room, parti-parti politik yang menggunakan media sosial ini. Tetapi untuk aspek-aspek yang lain ia cukup baik. Misalnya pada hari ini dalam suasana kita menghadapi PKP ini, melalui media sosial rakyat yang hilang pendapatan, yang hilang kerja, mereka walaupun duduk di rumah mereka boleh memasarkan produk mereka. Sekarang ada macam-macam cara untuk memasarkan. Jadi rakyat melalui media sosial boleh jual nasi lemak, boleh jual apa-apa saja yang ada. Dan itu saya kira adalah sesuatu yang baik. Tetapi apabila tiba kepada pertarungan politik, seolah-olah media sosial ini dipandang negatif. Pada saya dalam bidang politik sendiri sebenarnya banyak kebaikan media sosial ini, sebagaimana yang berhormat sebut tadi. Penggunaan media sosial untuk menyampaikan maklumat-maklumat politik itu begitu pantas. Boleh disampaikan kepada rakyat hanya dalam masa 1 saat. Boleh dihantar kepada sesiapa pun. Akan tetapi apabila datangnya pertarungan politik, itu masalah dia. Apabila parti politik ini mereka menggunakan media sosial ini untuk menyebarkan propaganda-propaganda yang bersifat untuk melumpuhkan dan juga melemahkan lawangnya. Ini biasanya apabila mereka outsourcekan benda ini kepada cyber trooper. Dan cyber trooper ini apabila dia diupah oleh parti-parti tertentu, maka dia nak capai KPI dia dengan cara merosakkan parti lawang itu secara maksimum. Maka mereka menggunakan medan media sosial itu untuk memburuk-burukkan parti lawan mereka ini demi untuk menjaga kepentingan tuan politik dia, parti politik yang membayar dia. Saya Datuk saya membayangkan bahawa sebenarnya yang patut dikawal, yang patut dilihat adalah dari sudut pertarungan politik ini, supaya parti-parti politik ini mereka mempunyai etika yang wajar, etika yang sebenarnya tidak melanggar kepada norma-norma dan juga nilai-nilai agama yang dianuti oleh orang Melayu Islam kita ini. Sebenarnya orang Melayu kita ni di Malaysia ini, walaupun kita sebahagian orang Melayu sudah terdedah dengan urbanisasi, pemodenan dan sebagainya, tapi saya selain daripada menganalisis politik ini, saya juga adalah pendakwah yang berceramah di surau dan juga di masjid-masjid. Saya melihat sebenarnya orang Melayu di bandar terutamanya, walaupun mereka telah diresapi oleh urbanisasi, pemodenan, tetapi nilai-nilai agama, nilai-nilai orang Melayu itu sebenarnya masih kuat. Jadi saya menyimpulkan bahawa penggunaan media sosial untuk tujuan politik ini adalah kadang sampai satu peringkat yang tidak terkawal, kerana seperti yang berhormat sebut tadi, mereka telah menggunakan modus operandi penyamaran dan juga melakukan penipuan dan juga manipulasi sumber
Misalnya kerajaan, misalnya ada satu sumber kononnya daripada kerajaan menyatakan demikian, sedangkan hakikatnya tidak. Jadi manipulasi itu adalah disengajakan yang sebenarnya boleh menimbulkan fitnah, menimbulkan salah faham dan juga mungkin panik di kalangan masyarakat yang akhirnya akan menimbulkan banyak keburukan. Saya sebenarnya tidak pasti adakah kerajaan serius untuk menangani perkara-perkara ini, kerana saya lihat dari sudut perundangan kita banyak mempunyai kesamaran tentang perkara tersebut. Betul. Adakah kita boleh, Betul. adakah boleh diatasi atau tidak, saya tidak begitu pasti. Saya minta Dr. olah sedikit dari segi responsibility ahli politik dan juga orang-orang yang rakyat terhadap perkara-perkara yang tidak baik ini, dari segi integriti sumber medsos itu dan juga dari segi kebertanggungjawaban orang-orang yang menggunakan. Boleh tak kita mencari satu cadangan supaya benda ni dapat diketengahkan sewajarnya? Ya, saya melihat Datuk, secara umum ahli-ahli politik ini mereka ada tanggungjawab terhadap kawalan diri mereka masing-masing, sebab saya secara umumnya apabila saya perhatikan banyak daripada kenyataan-kenyataan yang dibuat ahli politik ini sekiranya bersalahan, mungkin dia akan menghadapi tindakan undang-undang, dan ada ahli politik secara terbuka mereka memohon maaf dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama berlaku di media sosial ini satu gerakan serangan peperangan politik oleh cyber trooper ini. Kadang-kadang kita tidak dapat kenal pasti cyber trooper ini siapa sebenarnya, siapa yang mengupah mereka, siapa, adakah cyber trooper yang namanya demikian-demikian ni sebenarnya mereka mendapat sumber daripada ahli-ahli politik tertentu, kita tidak begitu pasti. Tetapi kiblat politik mereka tu jelas. Kita tahu cyber trooper ni adalah sebelah mana, cyber trooper ni sebelah mana, kita boleh. Jadi menunjukkan bahawa sebenarnya boleh dikatakan juga ahli politik yang ada pada hari ini mereka juga terbabit sama terhadap masalah yang berlaku di dalam peperangan di media sosial ini. Kerana secara tidak langsung sepatutnya ahli-ahli politik, terutama mereka yang menjadi ahli-ahli pembuat dasar di parlimen, sama ada di Dewan Rakyat ataupun di Dewan Negara, mereka mesti mencapai satu kata sepakat untuk menyelesaikan perkara ini. Fitnah yang berlaku di media sosial ini kadang-kadang merosakkan seseorang individu itu dengan begitu teruk sekali, Datuk. Dan sepatutnya ahli politik ini mereka mengambil satu kata sepakat untuk menyekat daripada serangan-serangan cyber trooper yang tidak bertanggungjawab ini, sebab mereka ni adalah orang-orang yang diupah. Dan kalaulah hari ini seorang ahli politik itu rosak reputasinya disebabkan faktor ini, dia tidak mungkin seorang ahli politik yang lain akan bebas sepenuhnya. Mungkin satu masa akan datang mereka juga akan terkena tempiasnya. Jadi sebagai mengambil tanggungjawab seluruhnya, saya berpendapat ahli politik seharusnya mereka mencapai kata sepakat untuk mengawal isu serangan peperangan politik melalui cyber trooper ini, kerana ia boleh merosakkan kebaikan dan juga perkara-perkara murni yang dilakukan oleh ahli politik yang lain, dan secara tidak langsung kita mahu supaya politik di media sosial ini dapat bertanding secara adil, bertanding menurut etika-etika yang telah digariskan oleh undang-undang. Dan yang paling penting sekali, Datuk, kita orang Melayu ni, orang yang mempunyai akal budi, orang yang mempunyai nilai etika yang begitu baik, orang Melayu yang sangat ada menjaga maruahnya dan sebagainya, kita kena kekal ini dalam persekitaran budaya Melayu. Datuk. Ya. Terima kasih, Doktor. Saya bersetuju, sebenarnya orang politik pun kena ada iman, kena ada nilai-nilai keimanan dan takut pada Allah juga di dalam berpolitik untuk mendapat kuasa itu. Jadi ada soalan daripada orang ramai
yang menulis kepada saya ingin ditujukan kepada Profesor Dr. Abdul Halim. Setakat mana kehakisan nilai-nilai Melayu, budaya Melayu disebabkan oleh media sosial ini, dan bagaimana peranan guru, ibu bapa, pensyarah dan juga ketua-ketua keluarga, bagaimanakah cara yang sebaiknya untuk kita hadapi ataupun slow down ataupun menyingkir daripada negatifnya. Yang positif itu memang kita nak bagus untuk bangsa kita untuk menuju kemajuan. Tetapi untuk meningkatkan etika, integriti, keimanan dan mengurangkan gusar dalam masyarakat kerana pertembungan nilai-nilai ini, bagaimanakah satu cara, strategi yang patut mungkin kita cadangkan kepada keluarga, ketua keluarga dan juga para pendidik dan profesor dan juga penggerak-penggerak masyarakat. Silakan Prof. Okey, terima kasih Datuk berkenaan dengan soalan tadi. Sebenarnya kalau kita nak menangani masalah ataupun isu yang berbangkit daripada kesan negatif media sosial ni, ada mungkin kita boleh fokus, pertama sekali fokus kepada kelompok secara khusus. Satu lagi adalah kepada kelompok yang besar secara umum. Sebab masing-masing kelompok beda dia punya kesan negatif dia. Jadi kita dah dengar pendapat oleh YB dan juga Dr. Mazlan melihat kesan negatif itu dari sudut kelompok orang politik. Saya sedikit menyebut tadi dari sudut kelompok sosial yang umum. Tapi kalau kelompok mahasiswa, pelajar, sekolah rendah, lain kesan dia. Kalau kepada orang tua macam mana? Orang yang dah tua macam mana? Macam orang yang dah bersuami isteri macam mana? Sebab kalau kita tengok kajian-kajian yang dibuat sekarang ni, macam data yang diberikan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu pun dulu pada tahun ni lah, awal tahun ni menunjukkan bahawa kes punca penceraian suami isteri yang didaftarkan di Mahkamah Syariah, banyak kes berpunca daripada media sosial. Jadi macam nak tangani kelompok ni? Tentu sekali metod dia, kaedah dia berbeza dengan kelompok orang politik. Kajian yang dibuat oleh pengkaji menyebutkan di negara Malaysia kita ini, kelompok yang paling besar yang sekali yang menjadi ketagih kepada internet dan media sosial contoh yang lain ini ialah kelompok kanak-kanak. Lebih daripada 80% kanak-kanak terlibat dalam yang terlalu obses kepada media sosial ini. So kelompok ini bagaimana metodnya? So tiap-tiap kelompok tu dia ada kesannya yang berbagai. Kalau politik, Dr. Mazlan dah sebut tadi cara macam mana. Barangkali kalau untuk kelompok yang sosial yang lain ni, kaedahnya berbagai-bagai lah. Tetapi bagi saya nak bagi satu saja atau dua, tiga saja, tak payah banyak. Satu yang paling besar sekarang ni ialah kita punya lari dan tak lain dan tak bukan ialah kita punya pendidikan kita. Itu dia, saya rasa ialah main dia. Kalau bukan pendidikan itu hanya untuk golongan pelajar, golongan kanak-kanak yang bersekolah, yang belajar universiti, tapi untuk orang politik juga pun begitu. Pendidikan juga. Orang politik adakah dia sebenarnya dah belajar tentang bagaimana kaedah menggunakan, etika menggunakan media sosial? Dia dah dibelajar belum sebelum dia masuk politik? Malah kalau nak jadikan itu adalah satu daripada syarat dia sebelum dia terlibat dalam kempen politik. Maknanya kalau dia langgar juga, ada denda untuk dia. Ada akta yang boleh menghalangi. Kalau untuk pelajar, dia gunakan untuk sepatutnya untuk online learning, online teaching ni, dia gunakan untuk lain. Apa yang perlu dikenakan kepada mereka. So bagi saya ialah yang pertama sekali ialah pendidikan itu. Bagaimana harus pendidikan itu menyalurkan kebaikan kepada kesedaran kepada pelajar, kanak-kanak, mahasiswa, bapa tentang media sosial ini. Kalau dia ada kebaikan dan keburukan, Allah mengilhamkan kepada kita kebaikan dan keburukan. Allah ilhamkan dulu sekali. Bukan ilhamkan kebaikan saja. Ilhamkan keburukan juga. Termasuk dalam hal penggunaan media sosial ini. Jadi saya percaya kalau sekiranya kita menggunakan media sosial yang betul berpandukan pendidikan yang baik, yang betul tentang penggunaan dia, kesan dia, saya percaya pendidikan boleh menjadi asas kepada penggunaan ataupun penggunaan media sosial yang betul dan boleh menjadi satu asas untuk menegah, menghalang dan mereka tu daripada menggunakan. Sebab benda tu ada di depan mereka. Takkan tak nak guna komputer di depan, handphone ada kat depan. Siapa? Kalau saya letak depan Datuk pun Datuk nak pakai. Saya letak depan ni bila awak nak pakai.
Orang berniaga macam mana orang berniaga? Orang berniaga pun begitu. Orang berniaga, benda yang tak bagus dia kata bagus. Benda yang sepatutnya harga RM10 dia kata, so banyak. Jadi pendidikanlah yang menjadi bagi saya teras yang utama lah. Ada asas untuk mencegah kepada perkara yang tak baik dalam penggunaan media sosial. Adakah Prof, adakah setakat ini pendidikan yang kita ada dari segi silibus, cara mengajar dan juga nilai-nilai etika yang diajar tidak mencukupi untuk menghadapi ancaman mutakhir medsos ini? Saya rasa bagi pendapat peribadi, saya. Adakah perkara-perkara yang kritikal yang perlu kita baki dengan segera kerana ancaman ini agak ketara? Mungkin dia lebih hebat daripada COVID-19, menulari jantung dan juga hati orang-orang Melayu. Telah mula besar dan bimbang ya. Sila-sila. Dia bagi saya buat masa setakat ini memang sangat tak mencukupi. Tak mencukupi dan tidak mengisi keperluan itu. Bermula daripada peringkat pra-sekolah, termasuklah pra-sekolah tadika, pra-sekolah, sekolah rendah sampailah ke atas lah. Jadi yang kita terlalu banyak memberikan kepada pelajar sekarang ini ialah menggunakan dia. Menggunakan dia. Sedangkan dalam penggunaan dia itu, dia terbuka. Semacam saya sebut di awal tadilah, dunia tanpa sepadan ini membolehkan kita akses apa saja, membolehkan dunia hypertext, membolehkan kita manipulate apa saja. Ini bagi saya bermula daripada pendidikan tadi. Kalau Datuk kata bermula pada prasekolah, bagi saya daripada rumah lah yang penting sekali. Kemudian daripada prasekolah tu pula tadi beritahu dah. Jadi kat sini kalau saya dengar tadi YB Atira ada sebut tentang kalau orang politik banyak digunakan untuk propaganda. Bagi saya propaganda ni tak ada salahnya. Tapi propaganda apakah yang kita nak propagandakan? The contents of propaganda tu apa? Kalau kita mempropagandakan kebaikan dalam politik kita, alhamdulillah dia dapat pahala sepanjang propaganda kita itu. Maknanya mempropagandakan kebaikan. Menyebutkan benda yang baik itu berganda-ganda. Di hyperbolakan, diperluaskan. Dinyatakan begitu sehingga orang tertarik kepada kebaikan. Tak ada masalah propaganda. Cuma propaganda dalam konteks barat barangkali memang untuk tujuan politik. Kalau kita baca sejarah macam Stalin menggunakan sastra, menggunakan bahasa untuk mempropagandakan dia punya ideologi Nazi itu untuk menjatuhkan sistem beraja di Rusia. Sama juga di tempat-tempat lain. Jadi propaganda bagi saya tak ada masalah. Kalau kita mak bapak kita mempropagandakan kebaikan untuk anak dia berbanding dengan keburukan, saya rasa kebaikan lah akan dinampak. Cuma interaktif tidak kebaikan. Nampak menarik tidak? Panas tidak? Segera tidak? Nampak diperlukan tidak? Cuma cara metod kita mempropagandakan kebaikan dalam bentuk media sosial kita ini tu yang menjadi isu. Orang tengok tak menarik. Yang saya cakap ni barangkali tak menarik. Artis cakap menarik. Orang politik cakap menarik. Kenapa dia jadi menarik kepada orang menarik? So di situ the method how kita deliver kita punya cara. Kat rumah kenapa mak kita cakap tak menarik? Kenapa artis cakap keluar anak kita menarik? So ke situ kita nampak ada cara macam mana nak menyampaikan kebaikan tu. Kita tak berjaya. So ada tak orang buat kajian tentang macam mana cara menyampaikan kebaikan tu menjadi masalah tinggalkan kebaikan tak sampai kepada anak kita. Tak sampai kebaikan media sosial ni. Yang nampaknya lah buruk saja. Dia tak nampak kebaikan media sosial yang disampaikan sebab cara menyampaikan tu barangkali. Kat sini saya ingat perlu orang yang terlibat dalam social science sini kan meningkat gandakan dia punya usaha macam mana nak kena pasti cara untuk menyampaikan kebaikan tu lebih daripada sehingga kan orang nampak kebaikan tu lebih daripada keburukan. Kali situlah Datuk sikit. Dari aspek parenting, keibubapaan, Prof, mungkin kita semasa calon-calon nak kahwin kita ajar dia ilmu nak kahwin tu tak cukup dari segi terutamanya untuk menangani sosial media medsos ini. Mungkin Prof bagi komen sikit, patutnya kursus perkahwinan tu dilebarkan kepada yang lebih khusus untuk menghadapi ancaman medsos ini. Macam saya sebut tadi Datuk, ni media sosial ni bagus. Kalau lah orang kahwin lagi lah bagus, dia perlu. Sekarang ni pentingnya ada media sosial ni sekarang ni, zaman pandemik ni semua kursus kahwin buat online. Kalau tak ada online tak jalan. Itu penting. Kepentingan media sosial.
So sekarang ni jadi isu sekarang ni ialah cara mereka ingin mengatasi dan konten kepada media sosial. Media sosial bagi saya tak salah. Tak ada hukum kepada media sosial. Hukum haram ke halal tak ada. Tapi konten yang menyebabkan penggunaan tu yang menyebabkan dia jadi salah tak salah. So jadi situ bagi saya ialah isi dia tu. Kalau kita boleh mengisi, kalau nak diperluaskan dalam kandungan khusus kahwin ke sebagainya pun, dia tak ada masalah kalau sekiranya tidak kiranya memenuhi apa yang diperlukan oleh penganjur, oleh Jabatan Agama dan sebagainya, memenuhi keperluan orang yang nak berkahwin sebenarnya tak ada masalah. Cuma sekarang ni kita nak beritahu ialah bagaimana kita nak mengisi backdoors itu, media sosial itu dengan kandungan yang betul. Yang ibu bapa pula bagaimana dia boleh tahu, diajar teknik yang betul nak menerangkan, mengajak, mempromosi kebaikan daripada media sosial. So inilah orang panggil kaedah teknik, kaedah pengajaran dan pembelajaran ibu bapa bermula daripada rumah mereka itulah yang barangkali perlu diberi. Kerana mak bapak barangkali tak ada tahu itu, the method itu dia orang tak tahu. Dan barangkali pensyarah-pensyarah pun tak tahu. Yang kita tahu terus pelajar guna saja. You access, you cari maklumat, cari ini, data itu, data ini. Tapi the way how to use kita tak nak menggunakan tu ni sepatutnya kita cari, kita tak boleh halang. Kalau saya menghalangkan Datuk untuk ambil itu ini, siapa hak saya untuk halang? Kecuali saya hak sebagai seorang Islam saja. Hak lain sebagai dia punya hak peribadi dia, hak kebebasan dia, saya tak boleh dah nak halang. Jadi di situlah saya rasa ada sikit cara bagaimana kita nak menerangkan kepada mak bapak, terutama sekali dalam konteks hasil kajian dibuat oleh pengkajian menunjukkan kanak-kanak itulah kelompok yang paling besar yang obses kepada media sosial ini, maka sudah pastilah dia punya mak bapak itu harus ada. Jadi kalau orang politik boleh membantu mak bapak ini menyediakan kursus-kursus ni, bukan saja nak pergi mengundi, nak mengempin saja, beritahu mak bapak ni. Jangan nak cari undi saja, tapi cari juga macam mana kita boleh beritahu kepada mak bapak, pengundi-pengundi kita, bagaimana harusnya kita boleh membantu, menerangkan dengan cara yang betul, mempromosi kebaikan kepada anak-anak mereka. Dan kalau boleh bagilah kepada Dr. Mazlan ke satu dana untuk buat kajian tentang ini supaya nampak area ke arah untuk mencelah. Saya ingat Baby Atirah boleh bantu beliau untuk merealisasikan ini. Itu saja. Setuju Prof. Kita makin hangat ni kita beralih kepada YB Aiman Atirah pula. Saya mempunyai satu soalan ataupun satu kritik lah. Sebagai yang berhormat yang di kalangan orang muda, ada peluang lagi yang berhormat membawa masalah yang negatif lah kepada peringkat menggubalkan undang-undang. Adakah YB rasa perlu kita menggubalkan undang-undang tambahan untuk mengawal ataupun menghentikan ancaman yang negatif itu? Boleh tak kita bawa perkara ini didetailkan di dalam aspek perundangan di negara ini? Boleh tak YB? Silakan. Datuk Moderator ya, kalau kita lihat kepada peruntukan undang-undang yang sedia ada, terdapat 6 undang-undang berkaitan cyber. Pertama, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Tanda Tangan Digital 1997, Akta Teleperubatan 1997, Akta Hak Cipta Pindaan 1997, dan kemudian Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, dan ada juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang menggantikan Akta Penyiaran dan juga Akta siaran hari itu yang ada pada sebelum adanya Akta Komunikasi dan Multimedia. Kalau kita lihat keseluruhan akta-akta ini dan diguna pakai dikuasakan dengan baik, dijalankan dengan baik, saya kira banyak perkara yang juga boleh dimanfaatkan melalui kewujudan beberapa undang-undang yang kita sebutkan tadi. Kalau tadi disebut juga tentang Akta Perlindungan Data Pribadi. Kalau ada contohnya, orang mengeluarkan maklumat peribadi kita, contoh dia memaklumkan dia punya niat tu ada di sebalik. Dimaklumkan saya disahkan positif COVID, contohnya lah kan. Saya disahkan positif COVID dan nama saya apa, IC saya pun keluar.
berlaku baru-baru ini ya Datuk, bukan saya lah tapi kawan. Jadi di situ ada Akta Perlindungan Data Peribadi yang tidak boleh didedahkan kepada ramai. Pada saya, isu sebenar di situ adalah mungkin advokasi kepada undang-undang yang sedia ada. Contoh juga dalam Akta Komunikasi dan Multimedia kita ada Seksyen 233 yang sampai ke tahap kalau berlaku tindakan memalukan, body shaming memalukan seseorang individu, contohnya awak bulat, awak apa lagi macam-macam lah, gelap contohnya kan, ataupun najib si gelap ke contoh ini contoh. Itu adalah tindakan body shaming yang ada di dalam peruntukan undang-undang Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Cuma masalah yang saya lihat berlaku adalah advokasi. Maklumat adanya undang-undang, peruntukan-peruntukan itu tidak sampai kepada rakyat. Lalu bila ada berlaku masalah pergeseran, contohnya orang-orang muda kebanyakan di media sosial bila mereka tidak boleh berbeza pendapat di sudut sama ada politik, tidak boleh berbeza di sudut parti politik, tidak boleh berbeza pendapat di sudut apa-apa isu, maka dah mula melabel each other satu sama lain kan, dan kemudian ada yang mengatakan ini mungkin satulah contoh macam kita disebut sebagai kuda tunggangan DAP ya. Jadi ini adalah label-label yang sangat berbahaya, sebenarnya tidak baik pun, lebih kepada emosi, lebih kepada persepsi, serangan yang berbentuk persepsi, propaganda yang berbentuk jahat lah pada saya. Sebenarnya ada peruntukan-peruntukan di dalam undang-undang yang mungkin rakyat tidak mendapat maklumat itu secara terperinci. Lalu di sana saya kira apa yang perlu dibuat selain daripada kerja kita menggubal undang-undang di parlimen, tetapi untuk menyampaikannya kepada rakyat hampir tidak ada. Kecuali bila berlakunya kesalahan-kesalahan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap akta-akta tertentu atau seksyen-seksyen tertentu. Barulah diketahui bahawa rupanya ada peruntukan ini. Maka saya fikir kerajaan sudah sampai masanya dalam suasana kita menghadapi kerencaman cabaran penggunaan media sosial. Betul, saya percaya media sosial sangat baik untuk ekonomi, sangat baik untuk urusan-urusan perniagaan, sangat baik untuk membangunkan interaktif rakyat yang peringkat-peringkat khusus. Tetapi bila sampai kepada politik, media sosial ini kerapnya disalahgunakan oleh penyokong, kalaupun tidak oleh pemimpin-pemimpin politik, tetapi oleh penyokong-penyokong parti politik. Maka di situ saya juga setuju dengan Dr. Mazlan menyebutkan tadi bahawa semua pemimpin politik dan parti-parti politik tidak ada sebab untuk tidak ada keinginan untuk mungkin meletakkan pendidikan ini, advokasi politik ini, advokasi undang-undang ini dengan lebih baik, dan mungkin keperluan untuk meletakkan juga peruntukan-peruntukan undang-undang. Saya nak sebut Datuk berkaitan dengan Akta Hasutan 1948. Kalau kita tengok Akta Hasutan 1948, mungkin ada yang bersetuju untuk diteruskan, ada yang mahu ianya digantikan ya. Kalau kita lihat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak pun sebenarnya di era hampir akhir pentadbirannya, beliau ada mencadangkan supaya Akta Hasutan dipindah ya, dan dikemukakan ada 3 akta, ada 3 rang undang-undang, iaitu rang undang-undang kebencian kaum dan agama, rang undang-undang anti diskriminasi, dan rang undang-undang Suruhanjaya Harmoni dan Perdamaian. Tetapi semua ini masih di peringkat rang undang-undang sampai sekarang. Sebab pada saya ada perkara yang mungkin baik dan dimasukkan item yang mungkin disebutkan oleh Datuk tadi, keperluan untuk menangani isu-isu semasa ni berkaitan dengan media sosial, tetapi mungkin isu ianya tertangguh itu adalah disebabkan disifatkan bahawa peruntukan rang undang-undang ini banyak menyebabkan kedudukan orang Melayu sedikit tercabar, umat Islam disamakan dengan agama-agama lain. Ini mungkin isu-isu yang mungkin kita boleh tekuni, kita boleh lihat secara terperinci, tetapi tidak wajar untuk menghentikan terus apa-apa cadangan rang undang-undang yang boleh membantu kita. Kan? Jadi saya mencadangkan
saya malah mahu supaya kerajaan, tak kira lah kalau pun berubah lagi ke ataupun yang ada sekarang, untuk melihat semula 3 rang undang-undang yang dicadangkan tadi, dan sekiranya ia bertentangan dengan perlembagaan yang sedia ada, contohnya kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, istimewanya kedudukan Melayu, itu mungkin kita boleh perbaiki di situ. Tetapi tidaklah seterusnya perlu menghentikan cadangan-cadangan rang undang-undang yang baiklah. Itu pandangan saya, Datuk. Okey, dari aspek manipulasi dan juga fitnah, adakah rang undang itu ambil kira di mana medsos ini banyak menggunakan manipulasi data dan juga fitnah? Ya. Adakah boleh ditangani dengan rang undang yang dicadangkan itu? Setakat yang saya lihat, Seksyen 233 hampir mencakupi sebenarnya permasalahan yang kita ada. Cuma perlu ditambah baik supaya tidak berlaku kezaliman kepada yang mungkin mahu dikenakan hukuman, ataupun advokasi itu lebih diutamakan berbanding hukuman yang berat, dipenjarakan contohnya kan. Jadi perlu dilebihkan kepada advokasi, dan mungkin ada cara-cara yang baik. Tetapi kalau kita kata fitnah, ada peruntukan bahawa sekiranya berlaku fitnah, ada peruntukan-peruntukan undang-undang yang boleh diambil, termasuk Seksyen 233 itu sendiri ada menyebut, dan juga kalau berlaku manipulasi. Cuma masalah kita yang sebenarnya di hadapan kita ini, Datuk, yang saya lihat, ialah ketegasan dalam penguatkuasaan undang-undang itu. Dia jadi bermasalah bila ada potensi untuk tindakan tegas itu diambil secara berpilih. Contoh sebab yang melakukan kesalahan ini, kalau di sudut politik lah, yang melakukan kesalahan ini hampir kesemua terlibat. Yang melakukan fitnah ini hampir kesemua terlibat. Yang berkongsi isu-isu yang mungkin menimbulkan ketegangan itu hampir kesemua terlibat. Jadi bila tindakan itu diambil sepihak, dan yang pihak lagi satu mungkin tidak diambil tindakan, ini yang menimbulkan sedikit ketidakkeberkesanan dalam pelaksanaan undang-undang itu. Jadi pada saya, apa yang penting, satu, advokasi, kedua, pelaksanaan, dan pelaksanaan itu janganlah berpilih, dan yang paling ketara bila ada pihak kerajaan sendiri atau parti-parti yang membentuk kerajaan sendiri yang melakukan kesilapan, tetapi sebab ianya di pihak kerajaan, maka tindakan itu tidak diambil. Jadi itu mesti dihapuskanlah, Datuk. Kita perlu, kalau kita mahu masyarakat kita dan negara kita digerakkan dengan keadaan yang lebih baik, sifat yang double standard ini mesti diubahlah dan dilihat secara serius. Itu pada pandangan saya. Setuju. Saya ingin beralih pula kepada Dr. Mazlan. Dr. Mazlan ini di samping ia pensyarah, penganalisis politik dan juga adalah pendakwah yang mana memberi sarahan kepada masjid-masjid dan juga institusi agama di sekitar Kuala Lumpur dan tempat lain. Saya ingin bertanya Dr. Mazlan, adakah lagi peranan yang mungkin tidak dibuat dan yang akan boleh dibuat oleh institusi-institusi agama ataupun jabatan agama Islam, AKIM, JAKIM, di mana bertanggungjawab terhadap membentuk nilai-nilai Islam dan juga budaya Islam itu sendiri di kalangan masyarakat Islam? Di manakah kekurangan dan apakah yang perlu kita baiki supaya ancaman medsos ini ancaman keburukan itu dapat ditangani dengan baik untuk masa depan kita? Silakan, Doktor. Ya, terima kasih Datuk. Dalam konteks dakwah ini, saya tidak terlibat di dalam pentadbiran agama, tetapi saya menjadi pendakwah yang ada kalanya dijemput oleh institusi ataupun masjid ataupun surau untuk menyampaikan ceramah. Saya berpandangan bahawa di negara kita ini pada hari ini kita boleh kelompokkan masalah ataupun ancaman medsos ini terhadap 3 kategori utama.
di mana institusi agama boleh menjadi sebagai institusi yang boleh menjadi pusat yang boleh menyelesaikan ataupun membantu untuk memulihkan masyarakat kita ini daripada menghadapi krisis yang diakibatkan oleh medsos ini. Yang pertama sekali adalah satu kelompok yang kita sebut sebagai mereka orang Melayu yang menghadapi krisis identiti. Mereka kita lihat dalam konteks hari ini orang Melayu yang mengalami proses urbanisasi. Di situ mereka menghadapi masalah untuk menentukan identiti mereka. Mereka Islam sebenarnya, tetapi pada masa yang sama mereka kurang memahami cara hidup Islam. Mereka tidak boleh mendefinisikan apakah perkara yang sebenarnya sejajar dengan agama, apa yang tidak sejajar dengan agama. Mungkin masalah background family mereka, umpamanya kurangnya didikan agama dan sebagainya. Maka kita melihat di media sosial ini mereka terpengaruh dengan nilai-nilai barat umpamanya. Akhirnya mereka kehilangan arah. Di media sosial mereka boleh berinteraksi ataupun mereka boleh sharing dengan rakan-rakan mereka perkara-perkara yang sebenarnya haram dari sudut Islam sendiri, dan pada masa sama juga bertentangan dengan nilai. Yang kedua, kita sebut tadi dalam aspek politik ini, di mana cyber trooper yang diupah ini, mereka sebenarnya seolah-olah mereka tidak berpegang kepada nilai dan peraturan mereka sebagai orang Melayu, orang Islam. Mereka sanggup melakukan fitnah di media sosial ini semata-mata kerana mereka diupah. Dan satu sudut lagi, Datuk, orang Melayu yang menghadapi dilema ekonomi umpamanya, mereka mungkin terdesak untuk mencari pendapatan, lalu mereka melakukan penipuan di media sosial dan sebagainya. Jadi saya percaya bahawa institusi agama ni seperti jabatan agama, institusi-institusi yang dimiliki oleh kerajaan dan NGO sebenarnya adalah satu medium yang sangat penting untuk mengubah situasi ini, membantu mengekalkan nilai yang dipegang oleh orang Melayu ni. Cuma masalahnya, Datuk, saya lihat institusi-institusi agama ini mereka perlu memperluaskan lagi konteks dakwah mereka itu, tidak kepada konteks dakwah yang agak konservatif yang selalu mereka gunakan, umpamanya Masjid Surau mereka ada kuliah setiap hari, mereka ada kuliah maghrib, mereka ada kuliah subuh, tetapi yang saya lihat audiens yang hadir itu orang yang sama. Setengah-setengah saya pergi ke surau tu, yang paling muda pun 60 tahun, yang paling muda. Setengah-setengahnya sudah 80 tahun. Jadi saya lihat tidak ada orang-orang muda. Orang kumpulan pertengahan dan juga orang muda boleh dikatakan sangat kurang. Tetapi tidak semua begitu. Ada masjid-masjid yang berjaya menarik jemaah-jemaah mereka yang terdiri pada pelbagai umur. Jadi saya mencadangkan supaya institusi agama ini memperluaskan lagi konteks dakwah mereka ni, kerana agama ini adalah satu cara penyelesaian yang satu cara ataupun apa disebut dalam istilah psikologi ni sebagai satu terapeutik untuk memperbaiki behavior manusia ini ada sangat berkesan sekali. Dan perkara ini sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara maju, misalnya di UK, setengah di Amerika Utara, mereka banyak menggunakan agama ini dalam eksperimen sosial mereka ini banyak menyelesaikan masalah. Orang-orang yang menghadapi krisis identiti ini, setengahnya menghadapi krisis diri mereka ni adalah golongan yang paling cepat sebenarnya boleh dipulihkan melalui agama ini, kerana agama ni ada satu perkara yang unggul kerana ia datang daripada Tuhan yang tahu sebenarnya di mana masalah manusia. Cuma cara kaedah itu adalah perlu diperbagaikan. Saya lihat di Malaysia ni kita nampaknya agak terikut, masih lagi
dalam konteks penggunaan yang agak konvensional, yang agak tradisi, mengajar di masjid. Tetapi saya lihat sepatutnya pendakwah-pendakwah ini tidak lebih sekadar itu, bukan saja di masjid, mereka perlu keluar kepada masyarakat, mencari kelompok-kelompok yang sebenarnya mereka memerlukan bimbingan terapeutik daripada institusi agama ini. Saya lihat budaya itu di Malaysia hari ini nampaknya ada setengah-setengah tempat. Saya lihat di bandar, umpama di masjid di sekitar Shah Alam contohnya, ada masjid-masjid yang sudah menggunakan pendekatan ini. Tetapi kadang-kadang ia sangat bergantung kepada kepimpinan masjid itu sendiri. Sekira saya lihat biasanya kalau pemimpin masjid itu orang profesional, orang yang pernah terlibat dalam pengurusan, ada pengalaman macam Datuk, biasanya mereka menggunakan kaedah yang agak serupa dengan negara barat. Tetapi setengah-setengah masjid masih lagi mereka dengan kaedah yang konvensional ini nampaknya tidak begitu besar, sebab sasaran itu tidak datang ke masjid. Jadi mereka tidak mencari, mereka tidak tahu mana tempat yang perlu mereka cari. Tetapi sebaliknya strategi perlu dibuat supaya institusi ini pergi ke dalam masyarakat dan mencari sasaran-sasaran yang boleh dipulihkan oleh institusi ini melalui kebolehan, kepakaran yang mereka ada, keuangan yang mereka ada, itu mereka boleh untuk membantu menyelesaikan masalah. Doktor, Ya. saya kira platform yang terbaik yang kita ada ialah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Ya. Dan mereka banyak peruntukan dari persekutuan dan juga daripada kerajaan negeri. Ya. Dan dia approach dia memang bersekali, serentak dari segi agama dan juga budaya. Ya, betul. Saya rasa kalau kita perkuatkan, perkukuhkan institusi ini di peringkat negeri, mungkin kita ada peluang untuk menjejaki mereka-mereka di kampung, di kawasan-kawasan perumahan, di mana mungkin dia tak datang ke masjid. Tapi dengan adanya budaya dan nilai agama itu disekalikan, kita boleh menghadapinya. Cuba bagi komen sikit, Doktor. Saya setuju, Datuk. Sebab saya melihat mungkin pengamatan saya kurang tepat, sebab saya tidak ada perbincangan rasmi dengan institusi rasmi ini, tetapi melalui pemerhatian saya melihat majlis-majlis agama atau jabatan-jabatan agama ini yang mempunyai autoriti dan juga mempunyai dana yang besar, mereka boleh melakukan aktiviti ini melalui suatu pelarasan dengan barangkali dengan NGO yang ada kebolehan, ada pengetahuan dan juga ada komitmen ini. Kerana saya lihat ada setengah-setengah NGO yang bergerak dalam institusi dakwah ini berdasarkan kepada komitmen mereka sendiri dan juga berdasar kepada minat dan juga sumber yang mereka cari sendiri. Malah saya lihat di negara kita sekarang ni begitu menonjol seorang pendakwah yang hebat di negara kita ini, mereka dia boleh melakukan sesuatu dengan hanya dengan keupayaan dirinya sendiri membantu. Saya lihat banyak usaha-usaha yang telah dia lakukan untuk membantu golongan-golongan yang tidak nasib baik, dan juga mungkin idea cara yang digunakan oleh pendakwah-pendakwah yang berkeupayaan seperti ini boleh diselaraskan melalui institusi rasmi di negara kita ini supaya ia menjadi satu tenaga yang lebih kuat, tenaga lebih besar, dan boleh mengajak ataupun boleh melibatkan lebih ramai individu-individu yang sebelum ini menjadi pemerhati, tetapi mereka boleh selepas ini menjadi peserta-peserta yang dapat menyumbang sesuatu kepada masyarakat. Saya kira, Datuk, kita umat Islam di Malaysia ni kita sangat beruntung kerana selain daripada orang Islam ini majoriti di negara ini, kita mempunyai asas yang keupayaan yang besar dari sudut agama kita ni, iaitu dari segi institusi zakat dan wakaf kita. Institusi zakat dan wakaf ini adalah dua tenaga, dua sumber yang cukup besar yang boleh dimanfaatkan kerana pengalaman rakan saya di luar negara, misalnya di Turki, ada rakan saya yang mereka berjaya menggerakkan satu usaha untuk membantu umat Islam
membangunkan ekonomi umat Islam melalui institusi wakaf. Dan kejayaan mereka ini menggerakkan institusi ini bukan calang-calang, Datuk, melibatkan dana berbilion euro. Mereka boleh bangunkan dan sebenarnya sangat memberi manfaat yang besar. Saya lihat di Malaysia ni ada usaha-usaha untuk memartabakkan institusi wakaf ini. Cuma kita ada potensi yang lebih besar lagi yang boleh digunakan setelah mungkin pihak berkuasa dan juga individu-individu NGO yang mempunyai komitmen ini boleh duduk bersama, berbincang dan menyelaraskan perkara ini. Saya fikir kita boleh selesaikan banyak masalah masyarakat dalam negara kita. Terima kasih. Ya. Sekarang kita sudah mula sampai ke penghujung. Sebelum berakhir, saya ingin memberi peluang kepada setiap ahli panel untuk memberi penutup lebih kurang 2 minit ataupun 3 minit. Kita mulakan dengan Profesor Dr. Abdul Halim. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Datuk. Saya nak sampaikan 2 perkara saja. Yang pertama sekali, perlu ada pihak-pihak tertentu yang terlibat secara langsung dalam media sosial ini mengusahakan satu penerbitan penulisan yang mendeskripsikan, yang memberi definition dia kepada media sosial ini secara tepat, supaya masyarakat boleh faham itu bukan saja dari segi konsepnya saja, tapi ada deskripsi tentang konsep itu. Kalau disebutkan media sosial yang positif macam mana, negatifnya bagaimana, harus ada pengkonsepsian itu. Kena ada definition ini dalam bentuk yang sesuai supaya mereka tahu secara bertulis inilah media sosial yang bagus, yang tak bagusnya, yang baik, apa itu kesan negatif, apa itu kesan positif. Itu satu. Yang kedua, saya juga nak sampaikan perlu ada satu sikap kalangan semua individu yang tahu ada nilai pada diri dan juga nilai agama. Dia perlu mengamalkan, dia panggil self-quarantine dia. Kena ada quarantine, bukan saja quarantine pada COVID-19. Datuk sebut awal tadi, McDonald's ni lebih bahaya pada COVID, perlu dia kena quarantine juga. Kalau COVID-19 dia ada quarantine, self-quarantine, untuk McDonald's yang negatif perlu ada self-quarantine juga. Dia harus ada keinginan untuk quarantine diri dia daripada media sosial yang negatif ini. Kalau tidak bermula pada diri sendiri, saya ingat susah untuk pergi kepada skop yang lebih luas, kepada masyarakat yang lebih besar, negara. Jadi harus ada keinginan untuk quarantine diri daripada media sosial ini supaya perkara-perkara yang lebih besar itu dapat bendung daripada awal ini. Saya 2 perkara itu saja, Datuk. Semoga bermanfaat untuk Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Kita minta YB Senator Aiman Atira, silakan. Ya, Datuk. Saya ada 3 perkara, Datuk, dalam penutup ini. Pertamanya, kita mestilah sedar bahawa generasi muda kita yang kita sebutkan banyak terkesan dengan penggunaan media sosial khususnya dalam bentuk politik ini akan menurut corak, cara dan pemikiran pemimpin-pemimpin, sama ada pemimpin politik ataupun pemimpin kerajaan. Justru di situ ada tanggungjawab besar di pihak parti-parti politik, sama ada parti yang membentuk kerajaan ataupun yang pembangkang, untuk memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak muda, generasi yang kita akan wariskan negara ini. Dan pada masa yang sama, kedua-dua pihak ini perlu memikirkan apakah precaution yang paling berkesan untuk disediakan kepada generasi muda kita dan kepada diri kita sendiri supaya kita tidak menyalahgunakan media sosial ini yang akhirnya bukan sahaja merosakkan nilai bangsa dan agama kita tetapi akan merosakkan negara. Yang ketiga adalah perlu untuk kita sendiri secara peribadi menetapkan sempadan. Ya, bahawa di sana kita sebagai Muslim kita ada tanggungjawab pada diri kita yang kita akan dipertanggungjawabkan di hari kebangkitan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kita buat baik atau buruk, walau sebesar zarah pun akan dipertanggungjawabkan kepada kita. Dan sebagai rakyat pula kita ada tanggungjawab supaya tidak membuat apa-apa aktiviti ataupun tindakan yang mendorong sama ada diri kita ataupun orang di sekitar kita ataupun penyokong kita untuk membuat pelanggaran-pelanggaran undang-undang yang kita sendiri pun telah
yang setelah kita perkenalkan. Itulah Datuk, saya ucapkan terima kasih kepada Majlis Dakwah Negara dan mudah-mudahan akan terus maju dan memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YB Senator, dan diminta Dr. Mazlan memberi penutupnya, silakan. Ya Datuk, pada petang ini kita mendapat pencerahan daripada rakan-rakan panel kita hari ini, Prof. Dr. Halim, YB Senator. Kita menyimpulkan bahawa media sosial pada hari ini sekiranya dia tidak dikawal, dia boleh mendatangkan keburukan kepada masyarakat Melayu Islam kita, malah kepada negara sekalipun. Demi pun begitu, media sosial ini juga adalah satu platform yang baik sebenarnya, satu platform yang boleh memberi kebaikan kepada rakyat dan negara. Pada masa yang sama, digunakan secara baik, dia boleh memberi banyak kelebihan sebenarnya kepada rakyat di negara kita ini. Cuma penggembelingan banyak pihak di sini. Saya kira Majlis Dakwah Negara adalah satu institusi yang cukup penting untuk membawa isu-isu seperti ini. Mungkin satu masa pihak pembuat dasar akan sedar bahawa perkara ini perlu dilihat dengan lebih menyeluruh, boleh dikenapasti punca-puncanya dan sebagainya, maka boleh diatur satu perbincangan yang lebih mendalam, perbincangan yang lebih khusus bagi menanggami isu yang walaupun nampak agak remeh bagi setengah-setengah orang, tetapi dia sekiranya tidak diatasi dengan berkesan dengan baik, dia boleh menjadi seperti satu bom jangka kepada rakyat dan negara kita. Saya ucap terima kasih di atas peluang yang diberikan oleh Majlis Dakwah Negara melalui Dewan Sosial Budaya untuk kita berforum pada petang ini. Terima kasih Datuk. Terima kasih Dr. Mazlan, dan saya bagi pihak Majlis Dakwah Negara, Dewan Sosial Budaya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ahli panel kita, Dr. Mazlan, YB Senator Aiman Atira dan juga Prof. Dr. Abdul Halim kerana sudi meluangkan masa untuk kita berforum pada petang ini, dan saya amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberi peluang dan masa yang baik untuk kita berinteraksi dan memberi beberapa solusi dan cadangan kepada pendengar-pendengar sekalian, dan mudah-mudahan dia memberi faedah kepada semua anggota masyarakat di segala peringkat yang menjadi ketua kepada keluarga, ketua pejabat, ketua pensyarah, kepada ahli ketua masyarakat, ketua agama dan juga semua yang menjadi ketua. Kerana setiap kita adalah ketua dan kita ada amanah untuk menyampaikan perkara-perkara yang baik yang kita bincang pada petang ini kepada ahli-ahli kita yang kita dipertanggungjawabkan. Saya sekali lagi rasa bangga kerana tiap-tiap ahli panel telah memberi satu pandangan dan satu respon yang amat baik petang ini, dan dengan fakta dan dengan cara yang profesional, saya rasa telah berjaya. Dan jihad kita di dalam Majlis Dakwah Negara, Dewan Sosial Budaya, dan saya kira ini juga sebagai satu ibadah amal ma'ruf nahi munkar yang mana kita mesti teruskan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.